Antara paparan menarik hari ini, Azalina berkenan dengan agenda Pakatan Harapan. Hamzah Zainuddin didakwa terima rasuah. Kedah bukan kubu PAS. Rakyat digesa lapor polis kepada Hadi Awang. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata sayap pemuda parti gabungan dalam kerajaan perpaduan menubuhkan geng perpaduan yang bertujuan untuk melaksanakan beberapa program bersama, termasuk persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Beliau berkata pasukan itu dianggotai sayap pemuda Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Parti Warisan Sabah dan Parti Ikatan Demokratik. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Meliau berkata jentera baharu untuk orang muda itu akan dilancarkan secara rasminya Ahad ini sempena Konvensyen Kerajaan Perpaduan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Geng perpaduan ini akan diketuai oleh pemuda. Kita akan initiate geng perpaduan ini, maka insyaAllah dan malah parti muda pun bersama dengan kita. Muda berapa pun. Anggota geng ni? Dia semua parti dalam kerajaan perpaduan tu berada. Geng pemuda, dia geng orang muda ni. Ini membuktikan bahawa bila ada rumor yang cakap-cakap bahawa parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini goyah, sebenarnya ia boleh dibuktikan dengan kerjasama yang erat di antara pemuda-pemuda dalam parti kerajaan perpaduan. Maka saya rasa saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia boleh mengesahkan, maka kami tiada masalah untuk bekerjasama. Malah semuanya hampir dia punya persefahaman tu lebih kurang sama je. Jadi kali ini lebih penting adalah masa depan negara daripada politik untuk kepentingan ahli politik. Ahad lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Konvensyen Kerajaan Perpaduan yang pertama bakal berlangsung pada 14 Mei ini. Selain disertai parti komponen Parti Kerajaan Perpaduan, Perdana Menteri dilapor berkata pihaknya turut mengundang MUDA, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat dan Parti Bangsa Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata, Pakatan Harapan adalah rakan kongsi yang lebih sesuai berbanding parti dan gabungan lain dalam melaksanakan agenda reformasi. Azalina mendedahkan bahawa dia lebih selesa bekerjasama dengan PH selepas UMNO dan gabungan pimpinan Anwar Ibrahim bekerjasama dalam beberapa reformasi termasuk undang-undang anti lompat parti. Katanya ada agenda biasa tertentu yang boleh kita usahakan bersama. Saya merasakan secara peribadi sebagai penasihat undang-undang Parti UMNO ketika itu, apabila kita bercakap mengenai kerajaan campuran, saya merasakan PH lebih baik untuk reformasi. Mereka lebih memahami konsep reformasi. Dia menegaskan secara peribadi dia lebih suka bekerjasama dengan PH berbanding parti lain yang disifatkannya lebih konservatif daripada UMNO. Bagaimanapun dia tidak mendedahkan nama parti atau gabungan yang dimasukkannya itu. Katanya, saya tidak tahu sama ada rakyat gembira dengan perkahwinan antara PH dan UMNO atau tidak. Tetapi ada yang memberitahu saya aduan itu lebih sedikit berbanding sebelum ini. Pandangan peribadi saya ialah pilihan raya negeri akan menjadi medan ujian untuk hubungan kami. Bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin yakin kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar akan kekal atas beberapa faktor, antaranya suka mendapatkan sokongan Istana Negara. Beliau berpendapat sebagai pihak yang mencadangkan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong tentunya tidak mahu membuat pusing ayu dengan memilih kerajaan baru. Khairi juga yakin bakal yang di-Pertuan Agong yang baru juga tidak akan melayan sebarang usaha menukar kerajaan dalam tempoh yang terdekat setelah naik tahta. Katanya anda perlu ingat yang di-Pertuan Agong akan mengosongkan tahtanya di peringkat persekutuan hujung tahun ini. Jadi baginda tidak mahu dalam beberapa bulan terakhir ini berdepan pertukaran kerajaan. Saya rasa baginda mahu kerajaan ini kekal setelah perlu membuat keputusan sukar ketika kejatuhan PH pada 2018. Baginda juga tidak mahu dilihat sebagai pihak yang mengusahakan kerajaan perpaduan dan kemudiannya perlu membuat pusing ayu beberapa bulan kemudian. Saya rasa baginda tidak akan berbuat demikian dan saya rasa bakal yang di-Pertuan Agong yang akan datang juga tidak akan melayan usaha menjatuhkan kerajaan sedia ada dalam beberapa bulan atau setahun selepas naik tahta. Khairi menjelaskan dalam satu dapatan yang dilakukan bersama sebuah firma, sokongan terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri di kalangan orang Melayu masih rendah. Katanya, kami bertanya siapa yang terbaik sebagai PM sekarang. Jawapan dari responden seluruh Semenanjung merangkumi Melayu, Cina, India dan sebagainya.
Anwar paling tinggi dengan 46% dan Muhyiddin dengan 17%. Tetapi bila kita lihat dari undian orang Melayu sahaja, Anwar masih di atas dengan 32%, Muhyiddin 25%, jadi ia sangat dekat. Ia menunjukkan sokongan terhadap Anwar di kalangan orang Melayu agak rendah berbanding dapatan seluruh yang meliputi pelbagai kaum. Dalam pada itu, Khairi menjelaskan kerajaan perpaduan kini berdepan barisan pembangkang yang berteraskan Islam dan Melayu sepenuhnya. Seorang pengarah syarikat bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini hari ini di atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 15 juta ringgit bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri antara Jun dan Julai 2021. Datuk Seri Sim Cho Tiam didakwa meminta suapan wang berjumlah 15 juta ringgit daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sdn Bhd, Hep Kim Hong melalui Syahid Abu Zafran Syahid Ahmad. Ia sebagai dorongan untuk seorang pegawai badan awam, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri, membantu Asia Coding Center untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah KDN. Cho Tiam juga berdepan 3 lagi pertuduhan menerima bagi dirinya satu suapan iaitu wang tunai berjumlah 15 juta ringgit daripada individu sama sebagai dorongan untuk Hamzah melakukan perkara serupa. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat SAS Holding dan di kawasan letak kereta di Solaris Duta Mas, Jalan Duta 1 di sini antara Jun 2021 dan 30 Julai 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Rakyat Ahmad Akram Garib berkata jika mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin, pendakwaan mencadangkan jaminan RM1 juta dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah selain melaporkan diri sebulan sekali di Pejabat SPRM Kuala Lumpur. Pak Guam Lau Wei Luk yang mewakili tertuduh tidak membantah syarat tambahan dan wang jaminan yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan serta memberitahu mahkamah anak guamnya akan membayar wang jaminan itu. Hakim Rozina Ayub membenarkan tertuduh diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin bagi keempat-empat pertuduhan berserta syarat tambahan dikemukakan pendakwaan selain tertuduh turut disenarai hitam dari keluar negara kecuali dengan kebenaran mahkamah sehingga pelupusan kes. Mahkamah menetapkan 14 Jun untuk sebutan semula kes. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, PAS bukan parti yang kuat di Kedah memandangkan negeri tersebut pernah menjadi kubu Barisan Nasional dan ini berbeza dengan keadaan di Kelantan di mana parti tersebut memerintah sejak 1990. Katanya Kedah tidak semestinya tempat PAS. Dulu Kedah adalah kubu kuat BN. PAS pernah menang dan pernah juga kalah. Jadi ia bukan negeri di mana PAS dominan seumpama di Kelantan. Beliau turut memaklumkan bahawa BN akan mengumumkan nama calon selepas rundingan kerusi. Katanya kita sedang menuju ke arah persediaan. Dalam masa terdekat kita akan kemukakan nama calon. Negeri di utara semenanjung Malaysia ini sekarang di bawah pentadbiran Menteri Besar Sanusi Makno dari PAS. PAS merupakan anggota komponen Perikatan Nasional. Walau bagaimanapun Sanusi tidak menjadi Menteri Besar menerusi pilihan raya. Beliau mengambil alih jawatan nombor 1 di Negeri Jelapan Padi selepas Datuk Seri Mukris Mahathir terpaksa meletakkan jawatan kerana hilang majoriti buat kali kedua. Pilihan raya negeri di Negeri Jelapan Padi ini dijangka berlangsung selepas bulan Jun. Selain Kedah, 5 negeri lain akan turut menyaksikan pilihan raya negeri. Negeri-negeri tersebut adalah Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. BIM UiM menggesa rakyat Malaysia supaya beramai-ramai membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang bagi menamatkan politik pecah belah, pelampau dan perkaumannya. Ini kerana kata pengerusi DAP itu jenama politik pimpinan PAS tersebut mengancam perpaduan dan integrasi nasional. Katanya Hadi begitu terdesak untuk mengacau, menggugat kestabilan malah memusnahkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga dia terus menyasarkan orang bukan Islam dan bukan Melayu secara terbuka. Hadi kini menyalahkan mereka bukan Melayu sebagai kumpulan perompak terbesar dan pemberi dan penerima rasuah. Ini mengarut sedangkan rasuah tidak mengenali bangsa dan adalah masalah negara yang dihadapi semua bangsa. Menurut Lim, Hadi telah mendedahkan kegairahan PAS untuk berkuasa tanpa mempedulikan dakwaannya yang menghasut dan tidak berasas.
Dia juga menegaskan bahawa kegagalan kerajaan untuk bertindak terhadap Presiden PAS pada masa lalu telah menjadikan lebih berani. Hadi juga tidak malu untuk mengulangi berkali-kali pembohongan bahawa minoriti memenangi pilihan raya umum 2022 dengan peratusan keluar mengundi lebih tinggi berbanding Melayu. Sedangkan perutusan Melayu yang keluar mengundi adalah yang tertinggi daripada semua masyarakat iaitu 79%. Bagaimana orang Islam hilang kuasa sedangkan semua jawatan penting dalam negara dipegang oleh orang Melayu dan orang Islam. Malah dalam kabinet yang mempunyai 28 anggota, hanya ada 9 menteri bukan Islam. Dan daripada 148 ahli parlimen kerajaan perpaduan, 77 adalah beragama Islam, iaitu lebih berbanding 72 ahli parlimen Islam dalam Perikatan Nasional. Sambil menyifatkan Hadi dan PAS sebagai ancaman yang jelas dan nyata kepada wawasan Malaysia milik semua. Pemimpin DAP itu berkata provokasi sedemikian tidak boleh diabaikan. Katanya dalam cita-cita Hadi yang buta untuk menyatukan orang Melayu di bawahnya, Hadi telah memaparkan dirinya bersedia untuk mengkhianati dan mengorbankan hak asasi perlembagaan orang bukan Islam dan bukan Melayu. Kegagalan untuk menentang percubaan berbahaya ini untuk mensabotaj, menjejaskan dan menggantikan kerajaan perpaduan yang telah memenangi undi percaya di Parlimen adalah sama dengan tidak menghormati Raja dan Parlimen. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.